ramai hari ni. Tapi ada dah PM saya. Dia kata tak dapat masuk sebab masalah internet. Ada yang pergi hospital. Tak apalah. Saya harap hak ada ni boleh membantulah rakan-rakan hak yang ketinggalan. Okay. Dan juga banyaklah saya ingat nak buat program pada awak ni. Antaranya kita nak buat grup-grup mana status yang dah dapat A tu mungkin dia boleh ajar kawan-kawan baru dapat C, dapat D. Biasanya pembelajaran antara kawan-kawan ni dia lebih mungkin awak ni belajar dengan saya tapi ada setengah-setengah tu malu nak tanya soalan dengan saya. Mungkin awak nak tanya kawan-kawan awak lebih memahami. So InsyaAllah kita akan buatlah program-program gitu untuk menambahkan lagi awak punya status tu. Tahap mana awak sekarang ni, kita nak naikkan lagi. Okay. Sedikit ulasan pasal SPM 2020. Okay. Yang baru keluar hari Khamis lepas. Kalau fizik tu antara subjek jatuh banyak lah. Okay. Paling jatuh banyak sekali adalah bio. Atas pada bio fizik. Atas pada fizik bahasa Arab. Atas pada bahasa Arab kimia. Antara subjek-subjek yang menurun. Okay. Jadi tahun ni kita nak buat balik lah. Okay, naikkan balik subjek-subjek sains ni. Fizik, kimia, bio semua jatuh. Jadi tahun ni saya harap batch awak ni dapat menaikkan balik grade purata sekolah yang jatuh tu. Harap. Okay. Lepas tu tahun lepas pula, tahun lepas juga kita perhati bilangan A pun semakin berkurang. Dia banyak menumpu pada grade B, grade C+. Grade B, grade C+. Kalau nak pergi bersaing dengan orang lain, boleh tapi payah sikit nak dapat. Gitu. Nak dapat peluang kita nak menempatkan diri di tempat di sekolah di universiti hebat tu. Sekarang ni dekat Malaysia ni ada 4 research university yang panggil. Yang pertama UM, hak terbaik Malaysia. Yang diikuti oleh UPM, diikuti oleh UKM, diikuti oleh USM. Ni 4 ni research university yang panggil. Okay. Jadi kalau nak masuk 4 universiti yang terbaik Malaysia ni, awak perlukan result yang comel lah. Okay. Nak bersaing dengan orang di luar sana tu. Okay. Kalau awak tidak sedar dan insaf pada sekarang, rugi lah. Bagi awak menyesal. Okay, so hari ni kita nak sambung kepada bab 3. Okay, bab elektrik. Kalau dalam buku teks tu awak boleh buka pada muka surat 92. 92. Sekejap saya present. Okay, bermula dengan subtopik yang pertama iaitu arus dan beza upaya. Okay, yang pertama kalau kita nak belajar bab elektrik ni, kita kena tahu dulu pasal medan elektrik. Okay, apa itu medan elektrik? Apa itu medan elektrik? Okay, medan elektrik ialah suatu kawasan, medan ni kawasan. Okey, kalau objek yang bercas akan terkena daya. Maksudnya kalau kita objek yang bercas, kita akan terkena daya. Maksudnya akan terkena satu daya, sama ada tarik ataupun tolak. Okey, kalau kita pergi contohnya pergi dekat TV rumah kita. TV tu baru tutup.
Dan TV tu dialirkan elektrik. Bila dialirkan elektrik, satu objek yang mengalirkan elektrik biasanya dia akan ada satu kawasan tu mengalami medan elektrik. Okey. Awak pergi dekat TV tu, awak perasan bulu roma awak pun tegak dan mendekati TV tersebut, ditarik. Sebab apa? Sebab bulu roma kita ni adalah salah satu daripada objek yang bercas. Maka dia akan terkena daya. Okey, ada satu daya yang menarik dia. Tak? Jadi itu adalah contoh yang paling tu lah. Nak paling mudah sekali, awak boleh ambil tangan awak ni, awak gosok. Okey. Medan elektrik tu terhasil disebabkan oleh pergerakan geseran antara dua objek yang menyebabkan adanya cas elektrik, adanya cas positif ataupun negatif. Okay, kalau kita gosok, ada kita akan rasa panas, okay, pada tapak tangan kita ni. So tapak tangan kita ni dah wujud medan elektrik. Kalau kita dekatkan pada bulu roma kita, awak tengok bulu roma akan naik. Okay. Antaranya kalau kita boleh tengok medan elektrik ni, apabila sebatang sikat yang bercas, sikat tu macam mana kita nak buat dia bercas? Awak boleh ambil gosok pada kain. Sikat tu awak gosok. Lepas tu awak bawa sikat tu pergi dekat air yang mengalir. Jangan air betul buka besar sangat. Air tu mengalir halus je. Kalau awak letak dekat air tu, diperhatikan sama ada air tu akan menolak ataupun menarik. Bergantung kepada cas yang ada pada sikat tu. Kalau dia ada positif, dia akan menarik. Kalau dia ada negatif, dia akan menolak. Gitu contoh. Fenomena ini menunjukkan medan elektrik wujud dalam kehidupan seharian kita. Lagi, rambut ditarik oleh belon yang bercas. Sama juga belon tu awak ambil gosok. Awak letak dekat rambut tu akan tertarik contohnya. Itu menunjukkan wujudnya medan elektrik pada belon tersebut. Okey, pada sikat tu juga kalau kita letak dekat plastik nipis yang bercas, dia akan tertarik. Lagi straw pun kalau kita letak dekat dengan jari kita yang bercas, dia akan tertarik ataupun menolak. Okey, macam mana medan elektrik ni wujud? Okey, kalau biasanya cas ada dua cas lah, sama ada positif ataupun negatif. Zarah mungkin dia bercas positif ataupun bercas negatif. Okey, kalau kita ambil serbuk, tak kira lah serbuk tu serbuk apa pun, serbuk gandum yang halus. Okay. Kita tabur di sekitar objek yang bercas. Okay. Diperhatikan serbuk tu akan membentuk satu corak. Macam mana kita nak tahu corak, zarah tu bercas positif atau negatif? Kalau kita tabur dia bercas atas zarah yang bercas positif, diperhatikan bentuk corak dia tu. Kalau dia nampak keluar gitu, cas tu adalah zarah tu bercas positif. Kalau bercas negatif, corak tu kita tengok dia masuk. Kita boleh nampak sebenarnya. Kalau eksperimen dalam makmal pun kalau kita buat, kita boleh nampak sama ada cas tu corak tu sama dia masuk ke dia keluar. Kalau dia masuk tu negatif, kalau dia keluar positif. Okey, medan elektrik wujud di antara dua elektrod tersebut. Medan elektrik ialah kawasan sekitar suatu zarah bercas di mana sebarang cas elektrik yang berada dalam kawasan tersebut akan mengalami daya elektrik. Apabila serbuk suji, serbuk suji ni macam serbuk besi okay? Dia letakkan dalam medan elektrik, serbuk suji mengalami daya elektrik. Corak yang dibentuk oleh serbuk suji menunjukkan corak medan elektrik.
Okey. Katakanlah biasa kalau kita nak buat medan elektrik ni mudah saja. Kalau kita ambil bateri, satu bateri, katakanlah sini bateri. Okey, ada punak depan ni dia positif. Tak ada tu negatif. Okey, kalau kita sambung kepada wayar, okey, wayar tu kita letak dalam satu bekas. Satu bekas. Bekas tu ada minyak. Minyak lah. Okey, dalam bekas tu ada minyak, maka dia akan membentuk dua terminal. Okey, kalau terminal sambung terminal positif ni, dia adalah terminal positif. Sini terminal negatif. Okey. Kalau saya ambil sebut suji, katakan dalam bekas ni dalam bekas bulat, ada terminal positif yang disambungkan ke positif, sini negatif. Positif, sini negatif. Kalau saya ambil sebut, tak kira sebut apa pun, sebut janji dia halus, sebut gandum ke, sebut pasir tenggelam. Rumput awak ambil, awak kisah. Awak kisah, dia jadi halus, lepas tu awak tabur. Awak tabur, dia akan membentuk satu corak. Positif ni, dia akan keluar lagi ke negatif. Gitu. Dia akan membentuk corak macam tu, daripada positif ke negatif. Kalau dua-dua bulat, pelak tu tak? Kalau pelak tu sini ni, kalau kita letak bulat, sini bulat, dia akan jadi gini lah. Dia akan jadi ni, daripada positif ke negatif. Kalau saya sambung dua-dua terminal negatif, saya letak, dia akan jadi gini. Ni negatif. Sini negatif. Dia akan jadi menolak. Kalau maksudnya dia akan ada ruang sini, ruang kosong. Maksudnya serbuk tu tak ada situ. Dia akan pergi ke sekitar sini. Dia akan hasilkan satu ruang kosong. Okey. Kalau pelak tu satu bulat, satu panjang gini, dia akan jadi bentuk gini. Okey. Dalam periksa kemungkinan dia akan beri dua pelak. Katakanlah dia beri gambar eksperimen, lepas tu dia buat pelak, satu pelak bulat, satu pelak bulat, satu lagi pelak panjang macam tu. Biasanya dia suruh calon akan lukiskan satu corak medan elektrik yang terhasil antara dua plak logam dalam rajah contohnya. Sini dia beri positif, sini dia beri negatif. Negatif. Jadi awak kena lukis, sebelum lukis tu awak kena tahu dulu cas daya dia daripada mana ke mana. Daripada positif ke negatif. So kalau awak buat satu garis gini, dah dapat satu markah. Okey, biasanya lukis-lukis ni 2 markah ataupun 3 markah. Okey, kalau markah satu lagi mesti ada lengkung daripada positif ke negatif. Kalau lukis gitu perfect lah, dapat markah penuh lagi ni. Tahun 2017 dah keluar dah soalan yang suruh melukis medan elektrik. Okey. Boleh tak ni? Wow, 35 orang masuk. Alhamdulillah. Boleh? Boleh. Boleh tu. Okay, Alhamdulillah. Boleh. Okey. Kalau suatu zarah lagi, dia ada medan antara positif sini dengan negatif ni. So dia akan ada medan tak daripada positif ke negatif gitu. Okey. Lepas tu saya letak satu zarah. Satu zarah tu zarah positif sini. Zarah positif ni. Maka dia akan terkena satu daya. Okey. Iaitu daya tolakan
menjauhi positif dan mendekati negatif. Sini negatif, sini positif, maksudnya dia akan mendekati negatif. Wujudnya satu kekuatan medan. Okey, andai satu cas uji positif Q diletakkan dalam satu medan elektrik, cas uji tersebut akan mengalami daya elektrik. Sama ada daya tolakan atau daya tarikan bergantung kepada zarah cas. Okey, gantung kepada zarah cas. Kalau negatif, dia akan tertarik kepada positif. Dia akan ditolak menjauhi plug negatif. Gitu. So dalam medan tu ada satu kekuatan yang mana kekuatan tu wujudlah satu rumus. Okey, kekuatan medan elektrik E pada satu titik dalam medan elektrik boleh ditakrifkan daya elektrik yang bertindak seunit cas positif yang terletak pada titik itu. Okey, dan rumus dia adalah E. E itu kekuatan medan elektrik, F daya elektrik, dan Q kuantiti cas elektrik. Kuantiti cas elektrik, berapa coulomb. Kalau cas ni dikira dalam unit coulomb. Okey, dalam unit coulomb. Boleh? So E itu kekuatan medan, F daya, Q kuantiti cas elektrik. Okey. Nanti kita tengok benda dah. Dia punya contoh soalan. Okey. Medan elektrik yang ditunjukkan di antara dua plug selari yang bertentangan cas adalah seragam seperti yang ditunjukkan dalam rajah 3.5. Okey. Antara dua plug pula kalau dia sambung kepada ni sumber kuasa, sini sumber kuasa. Okey, kalau dia sambung kepada plug antara positif dengan negatif ni, di tengah-tengah dia tu wujud satu medan elektrik. Okey, medan elektrik tu ada kekuatan. Jadi terbitlah satu rumus lagi selain daripada E sama dengan F per Q tadi. E sama dengan F per Q. Tak? F ni daya elektrik, Q adalah kuantiti cas. Okey. Ada lagi satu rumus yang boleh terbit daripada kekuatan medan elektrik, iaitu E sama dengan V per D. V itu beza upaya, D adalah jarak antara dua plug selari. So bergantung kepada soalan lah. Okay, kalau kita nak cari kekuatan, sama ada, kita tengok maklumat dia beri. Kalau dia beri daya dengan kuantiti cas, kita boleh guna rumus yang pertama. Kalau dia beri voltan dengan jarak, kita boleh guna rumus yang kedua. Okay, dua formula. Okey. Kelakuan zarah bercas dalam suatu medan elektrik. Dalam suatu medan elektrik terdapat cas-cas elektrik sama ada cas positif atau negatif. Okey. Cas-cas yang sama saling menolak manakala cas-cas yang berlainan saling menarik. Okey, antara positif dengan negatif, kalau dia tu berbeza, positif satu, negatif satu, dia akan menarik. Kalau negatif jumpa negatif, dia akan menolak. Ataupun positif jumpa positif, sama juga dia akan menolak. Okey. Katakanlah saya ada plug satu ni tak, saya gantung berbola polystyrene. Bola tu dibuat daripada polystyrene, tapi di luar dia saya salutkan dengan logam, besi ke apa ke, contohlah. Okey, saya salutkan dengan logam. Jadi logam tu adalah objek yang bercas.
Dia ada cas. Okey. Katakanlah saya ambil 2 plug, letak sini. Sini satu. Okey. Lepas tu plug ni saya sambung kepada punca kuasa. Sini katakanlah sini positif, sini negatif. Saya sambung So maksudnya bila disambung ke negatif, sini negatif lah. Negatif. Sini positif. Okey. Dan berbola polistring ni, dia ada cas positif dan negatif. Dia ada dua-dua sebab dia neutral sekali. Dia neutral. Okey, kalau saya biarkan di tengah-tengah gitu, kita perhatikan dia tak ada apa-apa perbezaan. Apa akan jadi sekiranya bola ni saya tarik? Saya tarik. Okey, bola ni saya pun tarik ke sini. Apa akan jadi? Okey, tadi dia ada cas. Dia ada cas positif dan negatif. Tak? Bila dia ada cas positif dan negatif, okey, negatif ni akan ditarik ke positif. Ditarik sini. Ditarik keluar. Jadi dia tak ada lah positif. Dia tak ada lah negatif sini, tinggal positif saja. Okey, plug ni positif. Tak, berbola tu pun dah jadi berbola positif. Apa akan jadi pada berbola tu? Menolak. Akan ditolak. Dia tolak. Dia pun mari duduk sini. Tadi dia positif tak? Positif sebab dia ditolak ni. Lepas tu positif ni pun ditarik ke negatif. Duduk sini pula positif. Jadi berbola ni akan bercas negatif. Okey? Positif dia dah ditarik duduk sini. Jadi dia bercas negatif. Negatif jumpa negatif, dia akan menolak juga. Jadi berbola ni akan menghasilkan ayunan. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Jadi gitu. So, wujudlah satu ayunan pada berbola tersebut. Sebab apa? Berbola tu bertukar cas. Positif, negatif. Positif, negatif. Positif, negatif. Positif, negatif. Setiap kali dia menyentuh plug tu. Okay? Kalau dia pergi ke positif, negatif dia ditarik. Dia pun kena tolak. Pergi ke negatif pula, positif dia ditarik jadi negatif. Kena tolak balik. So jadi dia akan menghasilkan satu ayunan. Okey. Kesan medan elektrik ke atas berbola polistrin bersalut logam. Okey. Semasa bekalan kuasa dihidupkan, bola polistrin bersalut logam berada di antara kedua-dua plug logam yang bercas dan tidak bergerak. Bola tersebut berada dalam keadaan neutral. Macam saya cerita dia. Dia sekarang ni kalau dia duduk di tengah-tengah tu, dia situasi dia adalah neutral. Ya. Okey, situasi dia adalah neutral. Okey. Lepas tu bila dia ditarik, tadi saya tukar ni, positif duduk belah ni tadi. Negatif duduk belah ni. Negatif duduk sebelah sini. So hak ni dia tukar, tak apalah, sama je. Okey, kalau dia ditarik ke negatif, positif dia tadi dah ditransfer ke sini. Transfer, jadi bola tu negatif. Bila negatif dengan negatif, dia akan ditolak. Okey. Bola polistrin akan bercas negatif. Kesamaan cas antara bola polistrin dengan plug logam menghasilkan daya tolakan yang menolak bola tersebut. Bola polistrin bercas negatif akan ditarik ke arah plug positif. Bila dia pergi ke plug positif pula,
Cas negatif dia tadi dah ditarik, okey, maka dia bercas positif, positif berjumpa positif akan menolak. So kesamaan cas antara bola polistiren dengan pelat logam menghasilkan daya tolakan yang menolak bola tersebut. Bola polistiren yang bercas positif akan tertarik ke pelat logam negatif. Proses ini akan berulang sehingga bekalan kuasa dimatikan. So ayunan dia tu akan berulang sehinggalah kita tutup pelat sumber kuasa. Okey. Okey. Kalau lilin pula, lilin kalau kita perhati ini sekejap. Ini nyalaan lilin, dia gitu lah lilin. Okey. Ni dia neutral. Okey. Neutral. Dalam nyalaan lilin ni ada positif, ada negatif. Dia ada positif. Dia ada positif, positif, positif. Lepas tu dia ada negatif, negatif, negatif. Dia sama banyak sebab dia neutral Kalau ada 10 positif, 10 negatif. Kalau ada 20 positif, ada 20 negatif. Kan? Dia nyala, kita tengok dia comel. Tapi kalau saya letak sini satu pelat, katakan sini positif, positif, positif. Sini negatif, negatif, negatif. Macam mana dia nak jadi negatif? Sini saya sambung kepada bekalan kuasa ni. Okey. Jadi lilin tu awal-awal dia comel gini. Dia lepas berada pada medan elektrik, dia tak jadi gitu dah. Dia jadi lain pula. Okey. Jadi macam mana dia jadi? Okey. Dia akan jadi terbelah gini. Dia akan jadi terbelah. Nyalaan dia tu akan jadi terbelah. Okey. Yang mana positif akan tertarik ke pelat negatif. Okey, selamat datang Cikgu Mazidah. Saya tengok Cikgu Mazidah baru masuk. Tujuan Cikgu Mazidah join juga kelas kita pada pagi ni adalah untuk lihat sendiri berapa penyertaan murid dalam kelas PDPR pada hari ni. Okey, Cikgu Mazidah ada kata-kata nak cakap? Okey, Assalamualaikum. Ni kena di atas 5 kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Cikgu harap walaupun PDPR, awak janganlah poteng-poteng kelas sebab semua tu akan efek kepada awak untuk akan datang. Cikgu akan je nak ulang tu, untuk tajuk tu kita akan buat latihan je. Jadi jangan nak tebel-tebel nak poteng-poteng kelas sebab jadi kesan untuk PSA terutama PSA pertengahan tahun yang terdekat. Kalau TOP awak macam mana risau, teruk, takkan pertengahan tahun awak nak ulang benda tu semua. Jadi cikgu kita kata semua cikgu ni berkorban buat PowerPoint, buat benda untuk awak. Jadi awak kena berkorban lah untuk memasuki ataupun menghadiri kelas semua cikgu lah. Boleh? Tajus sungguh-sungguh. Okey, jangan nak poteng-poteng. Poteng tu Cikgu Nazri bagi nama terus ke PKN. Yang kehubungi ibu bapa. Okey, selamat belajar. Okey, tu je Cikgu Nazri. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Mazidah atas kata-kata nasihat tadi Okey, untuk pengetahuan Cikgu Mazidah, hari ini kita ada jumlah semua murid 5MB1, 5MB2, 38 orang murid. Dan hari ini kalau kita perhati tu ada 36 orang murid. So maksudnya 2 orang tak hadir. Tapi 2 orang tak hadir tu dia dah maklum pada saya pagi tadi. Seorang dia kata internet dia problem pagi ni dan seorang lagi dia ke klinik. Okey. Okey, kita sambung pembelajaran kita tadi. Okey, lilin tadi bila dia berada pada satu medan elektrik,
Okey, nyalaan dia tu akan terbahagi dua. Terbahagi dua, satu akan tertarik ke positif, satu akan tertarik ke negatif. Okey, tapi sebab apa kalau kita perhatikan tu apa pembelahan nyalaan tu tidak sekata. Kalau tengok yang tertarik ke positif ke negatif cas positif. Sekejap cas positif akan tertarik ke plat negatif. Betul cas negatif tertarik ke plat positif. Okey, kalau kita tengok jumlah cas adalah sama. Positif 3, negatif pun 3. Tapi kita tengok nyalaan tu positif ni besar, negatif tu kecil. Sebab apa? Boleh jadi gitu sebab apa ia tak terbelah sama banyak. Apa ia tak terbelah gitu bentuk love tu. Comel sikit. Apa dia tak terbentuk gitu, tapi dia terbentuk seolah-olah macam tangan gini. Tangan gini. Mesti ada sebab. Kalau awak buat eksperimen dekat rumah ni, eksperimen ni awak boleh buat sendiri dekat rumah ni. Tengok, perhatikan. Awak beli bateri satu, ambil bateri jam tak apa dah. Awak ambil lilin, tapi pastikan lilin tu berada pada kawasan yang tak ada angin lah. Maksudnya kalau awak buka kipas, jadi nyalaan lilin tu tak tetap pula, dia akan pergi kiri ke kanan dah. Jadi kalau awak cari satu tempat yang terhalang daripada angin, okey, awak nyalakan lilin dan awak sambung pada bateri, wire dia tu awak dekatkan dengan nyalaan lilin tu. Kalau kita perhatikan nyalaan tu terbelah dua, tapi pembelahan dia tu tidak sekata. Belah ni kecil, belah ni besar. Okey, mesti ada sebab tau. Dalam soalan kemungkinan dia akan tanya sebab apa bentuk yang terhasil tu tidak sekata. Jadi jawapan dia, kalau awak belajar dalam kimia ke, dalam fizik ke, jawapan dia tetap sama. Okey, cas ni, cas positif. Awak kena ingat cas positif dia lebih besar dan lebih berat. Dia lebih besar dan lebih berat. Kita akan tengok balik cas ni pada bab akhir nanti. Kedua terakhir, bab radioaktif. Bab radioaktif tu dia ada zarah alfa, zarah beta, zarah gamma. Zarah alfa positif, zarah beta negatif. Dan dia akan ada kaitan juga dalam situasi ini. Zarah alfa positif tu dia lebih besar dan lebih berat. Zarah beta dia negatif, dia lebih kecil dan dia ringan. Maka kalau ringan ni inersia dia kecil. Manakala yang berat inersia dia lebih besar. Jadi kalau kita tengok macam ada dua orang lah, orang gemuk dan orang kurus. Positif ni orang gemuk, negatif orang kurus. Jadi kalau kita perhatikan sebab apa dia tak sekata, disebabkan oleh jisim cas tersebut. Dia ada positif dan negatif. Seperti dalam ni. Kalau awak tengok cas positif ni bulat-bulat, tak gemuk-gemuk, dan cas negatif tu kecil je, kurus je. Kita tengok tu nyalaan lilin. Kalau kita tengok, kalau kita betul-betul perhatikan, eksperimen ni awak boleh buat dekat rumah. Duduk saya saja ambil lilin, jangan terbakar rumah pula. Bakar rumah nanya lah mak ayah awak. Okey, ion negatif tertarik kepada plat positif, ion positif tertarik kepada plat negatif. Seperti saya sebut tadi lah. Okey, tengok ion positif mempunyai jisim dan saiz yang lebih besar. Saya sebut tadi.
Okey. Dan ion negatif mempunyai jisim yang lebih kecil. Okey, next adalah arus elektrik. Okey, lepas ni kita tengok contoh-contoh soalan . Dalam buku teks pun banyak contoh soalan sebenarnya. Okey, kalau boleh buka dan tengok. Okey. Arus elektrik. Kalau orang tanya awak arus elektrik ni awak belajar dah pada tingkatan 2 tak? Ya, betul. Subjek sains tingkatan 2. Awak dah belajar pasal arus elektrik. Okey. Orang tanya, apakah yang dimaksudkan dengan arus? Awak boleh jawab tak sekarang ni? Boleh tak? Sabri, boleh tak jawab? Apakah maksud arus? Boleh tu. Apa maksud arus? Tak tahu lah aku. Hei, Sabri. Okey, arus ni sini dah tulis dah ni. Arus ialah kadar pengaliran cas. Kadar pengaliran cas. Kadar tu maksud berapa cas yang mengalir dalam satu saat. Okey, cas ni dalam unit coulomb. Okey. Kalau awak tengok ni rumus I sama dengan Q per T. Q tu jumlah cas. Okey. Q tu jumlah cas dan T adalah masa. Okey. Berapa cas yang mengalir dalam suatu masa. Itu maksud dia arus. Okey. Arus dalam unit ampere tak? Kalau kita nak kita ada motor, contohnya awak ada satu motor yang digunakan dalam kereta mainan. Okey. Macam mana awak nak suruh motor tu bergerak dengan lebih laju lagi? Macam mana nak suruh dia bergerak dengan lebih laju lagi? Tambah bateri. Kita tambah bateri. Sebab apa tambah bateri tu? Sebenarnya nak tambah bateri tu adalah kita tambah arus sebenarnya. Ia ada kaitan dengan voltan, dia ada kaitan dengan rintangan. Okey. Jadi tujuan kita tambah bateri itu sebenarnya untuk menambah arus. Maka dia akan berpusing dengan lebih laju. Sama juga dengan lampu. Kalau kita nak suruh lampu tu terang lagi, kita tambah arus dia. Okey, contoh kalau awak beli ring ni, ring. Kan dia ada ni tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga tak? Macam mana lampu tu boleh menyala tahap 1, tahap 2, tahap 3? Kita tambah arus lah, kita tambah arus. Jadi sebenarnya kita tambah cas yang mengalir dalam masa satu saat. Kita tambah cas. Okey. Next adalah beza keupayaan. Beza keupayaan ni sama dengan voltan. Nama lain dia voltan. Nama biasa dia adalah beza upaya. Okey, suatu cas. Okey, tadi adalah kadar pengaliran cas. Cas tu mengalir daripada satu tempat ke satu tempat tak? Nak suruh cas tu mengalir, kena ada beza upaya. Kena ada tenaga untuk yang menggerakkan. Jadi beza upaya ni adalah tenaga yang digunakan untuk menggerakkan satu coulomb cas. Ataupun rumus dia V sama dengan W per Q ataupun V sama dengan E per Q. E dengan W ni adalah benda yang sama. Sebab tak comel. Sebab W ni work, kerja tak? E tenaga. Kerja adalah sebahagian daripada tenaga. Semuanya diukur dalam unit joule. Kerja pun dalam unit joule, tenaga pun dalam unit joule. Sebab itulah dia ada dua rumus ini. V sama dengan W per Q atau V sama dengan E per Q. Okey. Arus dapat mengalir daripada satu titik ke titik yang lain dalam satu litar kerana wujudnya beza upaya antara dua titik
dalam lita tersebut. Okey, macam kita nak nak bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, kita kena ada tenaga ataupun kena ada beza upaya. Air mengalir daripada A ke B dalam paip dah. Ada satu tangki di atas rumah kita tu, di atas bumbung rumah kita. Sebab apa tangki tu diletakkan atas? Kenapa tak letak dekat bahagian bawah? Sebenarnya tujuan tangki berada di atas adalah untuk mewujudkan beza upaya. Mewujudkan beza upaya. Barulah suatu objek bendalur boleh mengalir. Okey? Boleh mengalir. Sama juga, kita nak suruh lita tu berfungsi, kita letak bateri. Apa tujuan bateri tu? Supaya bateri tu menghasilkan beza upaya. Baru lita tu berfungsi. Ya? Ya? Okey, cuba tengok muka surat 99, buku teks. Praktis formatif 3.1. Okey. Sekejap Saya ambil gambar, saya letak dalam tu. Awak ada lagi ke tak? Ke senyap awak benda? Ada. Cikgu nak tanya, Boleh? Tanya je. benda beza Q besar dengan Q kecil? Okey. Bagus. Soalan tu bagus. Okey, dia ada dua benda tak? Q kecil dengan Q besar. Unit dia sama, unit dia semua dalam coulomb. Cuma Q ni adalah jumlah. Jumlah semua. Okey. Q kecil ni adalah kuantiti. Bilangan. Kuantiti, bilangan. Ni jumlah semua. Tu je beza dia. Dia tak ada, kalau dari segi unit, dia sama. Alright. Okay. Apa ni? Soalan buku teks. Senyap. Enggak apa itu? Muka surat 99. Okey. Soalan dia soalan praktis formatif 3.1. Nyatakan takrifan arus dan beza keupayaan. Okey. Kalau takrif ni kita boleh tulis dalam bentuk rumus ataupun kita boleh tulis dalam bentuk ayat. Kalau tadi tu kalau saya sebut arus ni okey, arus kalau dalam segi ayat dia kita boleh sebut arus ialah arus ialah apa tadi? Kadar pengaliran cas. Kadar pengaliran cas. Ataupun kalau awak tak suka tulis, awak boleh tulis rumus. Rumus arus ialah cas, jumlah cas per dengan masa. Arus ialah jumlah cas bahagi dengan masa. Gini pun diterima juga dalam SPM. Tak ada masalah. Ni pun betul, ni pun betul. Tapi hak salahnya bila awak tulis gini. Arus
sama dengan Q per T. Awak tulis rumus gitu je. Awak tak sebut Q tu apa, T tu apa. Tak boleh lah. Boleh faham tak? Boleh. Kalau nak tulis penuh. Q tu jumlah cas. T masa. Gitu. Okey? Boleh Dan beza keupayaan. Beza keupayaan ni kita boleh tulis sebagai beza upaya. Itu salah lain pula. Saya je. Beza keupayaan ialah kalau nak tulis ayat adalah tenaga menggerakkan satu kulum cas. Kalau kita nak tulis ayat, kalau kita nak tulis dengan menggunakan rumus, beza upaya V sama dengan tenaga bahagi dengan jumlah cas. Right. Tenaga bahagi dengan jumlah cas. Sebab rumus dia tadi V sama dengan E per Q. V sama dengan E per Q. Gitu. Kalau awak nak jawab guna rumus lah. Okay. Cuma jangan guna rumus simbol. Guna rumus yang tulis maksud penuh dia. Apakah yang dimaksudkan dengan medan elektrik? Ingat tak adik? Awak adik? Apa maksud medan elektrik? Medan ni adalah kawasan. Medan kawasan. Elektrik kawasan di mana objek bercas terkena daya. Terkena suatu daya. Maksudnya kalau objek itu bercas seperti rambut ke, seperti apa lagi, logam ke, dia akan terkena suatu daya. Sama ada daya tu menolak ataupun menarik. Okey, rajah 3.11 menunjukkan sekeping papan iklan elektronik. Mana? Okey. Awak pergi tepi highway ke apa tak, kalau kita tengok ada papan iklan yang ada keluar macam LED gitu Okey. Arus yang mengalir ialah 4/10 kuasa negatif 2 ampere. Ni adalah nilai arus. Nilai arus. Berapakah bilangan elektron yang mengalir dalam litar itu apabila switch dihidupkan selama 3 jam? Switch dihidupkan selama 3 jam. Dia nak bilangan elektron. Okey, baik. Kita boleh guna rumus I sama dengan Q per T. Betul? Okey. I sama dengan Q per T. Okey. Jadi kalau kita nak cas Q sama dengan IT. Betul tak? Arus darab masa. So kita kira dulu. I 4/10 kuasa negatif 2. T adalah 3 jam. Kita tak boleh tulis 3 jam. Kita kena tukar kepada unit SI. Berapa unit SI? 3 jam berapa saat? 3/60. 1 jam ada 60 minit. Okey, darab dengan 3 jam. Dan 1 minit ada 60 saat. Darab lagi dengan 60. So jawapan dia 10,800.
10,800. Okey, macam mana nak dapat 10,800 ni? Kejap. Saya tunjuk guna kalkulator Okey, kalkulator. Kita ada 3 jam. So 3 jam. Dalam 3 jam ada 60 minit. Darab 60 minit. Dalam 1 minit ada 60 saat. Darab dengan 60 lagi. Maksudnya 10,800 saat. Dalam masa 3 jam. 3 jam tu 10,800 saat. Okey. So akan dapat berapa sini? Darab dengan 10,800 tu darab dengan 4 eksponen negatif 2. 4 darab 10 kuasa negatif 2 tak? So jumlah dia, syntax error. Okey, salah. Okey. 10,800 darab dengan 4 eksponen negatif duduk sini negatif. Negatif 2. Barulah dapat jawapan dia 432. Tak, 432. Okey. Saya dapatlah 432 coulomb. 432 coulomb. Tapi soalan dia tanya berapakah bilangan elektron. Macam mana nak kira pula? Awak kena refer balik pada tingkatan 2. Tingkatan 2 awak belajar 1 coulomb Q sama dengan NE. Apa maksud NE? Okey. N ni bilangan elektron darab dengan cas bagi elektron. Okey, awak tengok sini Satu cas ni. Satu cas elektron 1.66 darab 10 kuasa negatif 19 coulomb. Jadi awak kena ganti 432 coulomb sama dengan N, kita nak cari E tu adalah 1.66 darab 10 kuasa negatif 19. Negatif 19. Tutup kurungan. So, cara pengiraan dia 432 bahagi dengan 1.66 eksponen negatif 19. So bilangan dia adalah yang awak kira ni, guna kalkulator ni awak akan dapat 2.6 darab 10 kuasa 21. Ada unit tak? Tak ada. Sebab apa? Bilangan mana ada unit. Okey, ni N dia sama dengan 2.61. Okey, maksudnya sini nak selesaikan penyelesaian ni, awak bukan sahaja kena ada ilmu kita belajar hari ni. Kita kena ada ilmu juga hak pembelajaran pada tingkatan 2. Tingkatan 2 kena refresh balik apa yang awak belajar. Okey. Yang pada tingkatan 2 adalah Q sama dengan NE. Okey. Cas sama dengan bilangan elektron darab dengan cas bagi elektron. Okey. Nombor 4. Sebuah mentol berlabel 3 volt 0.2 ampere menyala selama 1 jam. Okey, hitungkan jumlah cas yang mengalir. Dia nak Q ni, jumlah cas. Okey, ni kita boleh guna rumus pen biru kali. Pen biru dah. Pen kuning lah pula. Okey. Okey, jumlah cas untuk soalan nombor 4 ni
I sama dengan Q per T. I sama dengan Q per T. Jadi nak Q, kita boleh tulis Q sama dengan IT. Jadi I dia adalah 0.2 darab dengan T 1 jam. 1 jam ada 60 minit. Jadi 60 darab dengan 60. So 3,600. 3,600. Okey. Darab dengan 0.2. So jawapan dia adalah silap pula. 720 coulomb charge. Okey. Tu adalah pengiraan dia, cara pengiraan dia. Okey. B, jumlah tenaga yang dijana. Tenaga, dia nak tenaga. Jadi kita kena guna rumus voltan tadi. Okey. Kita kena guna rumus voltan, iaitu V sama dengan E per Q. Nah, maksudnya kalau kita nak E tenaga, E sama dengan VQ. Boleh? Okey, V dia berapa? V dia dah beri dah 3. Q berapa? Q baru kita kira ni, 720. Darab dengan 720. So jawapannya adalah darab dengan 3, 2160 Joule. Joule jangan lupa. Unit bagi tenaga adalah Joule. Boleh tak? Senyap Boleh? Boleh gemah. Okey, suatu konduktor logam mengalir 900 coulomb charge dalam masa 10 minit. Hitungkan arus yang mengalir. Okey. Tengok soalan dia simple-simple je. So kita kena tahu lah. I jauh. I sama dengan Q per T. I sama dengan Q per T. So dia nak arus yang mengalir. I je lah dia nak. Okey, Q berapa? 900 coulomb. Per dengan masa 10 minit. 10 minit darab 60 jadi 600. Potong. 900 dengan 9 bahagi 6 1.5 ampere. So inilah jawapan dia. Boleh? Boleh ke tak? Anak-anakku yang dikasihi ni. Boleh. Boleh Boleh. Okey, lepas tu kita dah berakhir dah sesi yang pertama, iaitu kelas. So next adalah tutorial. So tutorial macam biasa, saya nak awak buka buku modul ni, modul fizik ni, muka surat adalah muka surat 96. 96? Mana ada? Muka surat 103. Tugasan 1. 103 tugasan 1. Okey. Untuk masa fizik ni, saya nak awak selesaikan tugasan 1 dan awak hantar kepada saya melalui Telegram personal. Boleh? Boleh ke tak? Boleh. Untuk 36 orang. Boleh ya? Boleh. Situ ada 2 soalan sahaja. Jawab situ, snap gambar atau kepada saya akan tanda. Boleh? Boleh. Okey, baik. Terima kasih. So, untuk kelas kita hari ni kita boleh
dismiss sampai sini dulu. Boleh? Awak sambung buat tugasan dan hantar pada saya. Okey. Okey, itu saja. Wallahu a'lam. Sekejap dulu. Ambil gambar 39 orang. Okey, itu saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pula. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Cikgu. Sama. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Terima kasih. Sama.